Lalu lebih 50 rumah di 5 kampung di Mukim Pendek, Kota Baru dikatakan diganggu dengan ketukan misteri di bahagian pintu serta dinding rumah. Penduduk mendakwa ketukan serta dentuman yang kuat berlaku hampir serentak pada awal pagi, namun sempat disiasat tidak ditemukan pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya, ya, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga, semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah ketuk-ketuk. Ini bukan ketuk-ketuk Ramadan, ya. Ini ketuk-ketuk je, yang ketuk-ketuk pintu tu kan. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okay guys, macam yang KSM kata tadi kan, kita nak cerita pasal kisah ketuk-ketuk. Okay, kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ain daripada selatan tanah air tau. Dan kisah ini terjadi ketika umur saya baru berusia 19 tahun lah. Di mana ketika itu saya ni sedang menuntut di sebuah pusat pengajian di utara tanah air. Sewaktu saya berada di semester kedua ni, sebelum pendaftaran asrama, saya mendapat tahu ataupun mendapat berita bahawa roommate tidak boleh ditetapkan oleh pelajar. Dan semua roommate bagi semua bilik asrama ni ditentukan oleh pihak pengurusan asrama lah. Dan ketika itu, wajib semua pelajar tinggal ke asrama sehingga ke akhir semester. Oleh yang demikian, saya mendapat roommate yang tidak dikenali tau. Dan daripada kos yang berlainan daripada saya yang ambil ni lah. Jadinya saya pun terima dan berkenalan lah dengan roommate yang baru ni. Namun, hubungan kami ni biasa-biasa saja. Dan memandangkan kami tidak mengenali antara satu sama lain. Jadi saya letak je lah, nama dia ni Nana je. Nama pendek je. Dan Nana ni dia seorang yang sangat peramah tau. Dan baik sebenarnya. Tapi dia selalu keluar berjumpa dengan kawan-kawan sekelas dia lah dekat bilik yang lain. Dan kadang-kadang dia ni tinggalkan saya sendirian je dekat bilik sehingga larut malam lah. Ataupun kadang-kadang tu sampai ke pagi subuh pun ada juga. Jadinya saya ni pula jenis yang bukannya kisah sangat lah, tak kisah. Dan sebetulnya lah saya ni lebih suka duduk sendirian lah, duduk sorang-sorang. Kerana waktu tu saya boleh study dengan tenang, bergayut, bermain SMS lah. Ketika itu hanya SMS sajalah yang paling popular. Ni zaman-zaman dulu dia cerita lah ni Baiklah, jadinya pada satu malam tu lah, saya ni sambil baring-baring tau. Sambil orang kata baring-baring, sambil main SMS Dan waktu tu orang kata cadang-cadangnya nak tidur. Jadi waktu tu jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Saya pula macam waktu tu macam dah terlalu mengantuk tau sebenarnya. Dan ketika itulah saya mendengar ketukan daripada luar. Dan waktu tu saya pun mendiamkan diri je tau. Kerana ketukan tu dia macam bertalu-talu tau. Dan membuatkan saya ni sangat-sangat takut. Namun waktu tu saya cuba beranikan diri lah untuk melihat kat bawah pintu. Tapi bila saya jenguk kat bawah pintu tu, tak ada siapa-siapa pun kat luar tu. Dan waktu ni saya dah jadi terlalu takut, terlalu panik waktu ni. Dan saya nekat untuk
bangun buka lampu dan mengambil Yasin dekat atas meja study tu. Dan saya malam tu saya pegang Yasin dan peluk kuat-kuat ni sambil berselubung, menggigil-gigil ketakutan ketika itu. Dan ketukan tu masih lagi berlaku tau, bertalu-talu. Dan setiap kali saya terlelap, ketukan makin bertalu-talu dan menjedarkan saya semula. Dan saya dapat rasakan tau, benda tu tidak mahu saya tidur. Dan saya sempatlah SMS pada kawan saya yang selalu berjaga untuk naik bilik saya waktu tu. Namun tak ada respon daripada dia. Jadinya saya hanya membaca ayat kursi sebanyak yang mungkin. Itu pun dalam keadaan yang kelam kabut lah. Tak tahu mana hujung, mana pangkalnya. Namun, ketukan itu masih ada sehinggalah ke subuh. Dan ketukan ni masih lagi terjadi. Dan tiba-tiba pintu dibuka tau. Dan saya lihat kawan saya dah balik dah. Dan ketika itu saya bertanya pada dia, ada sesiapa tak kat luar? Dan dia kata tak ada siapa pun. Kenapa wak? Dan sebabnya ketika ketukan tersebut berlaku roommate saya ni betul-betul sedang memasukkan kunci ke lubang kunci tu. So, saya yakin sangat yang benda tersebut ni memang hendak mengganggu saya je. Dan sungguh waktu tu saya ni sampai menangis tau, menceritakan apa yang terjadi tu kepada roommate saya ni. Memang saya takut sangat-sangat. Dan saya ni tak sangka tau, saya akan dikacau sebegitu sekali. Kerana sebelum ini, saya tidak pernah pun dikacau oleh makhluk tersebut. Saya juga menceritakan perkara ni kepada kawan saya yang saya SMS tu lah. Bertanya kenapa dia tak reply mesej saya waktu tu. Dan dia mengatakan bahawa malam itu, dia mengantuk sangat dan tidur awal. Dan seorang kawan saya ni yang selalu tidur awal pula, tidur lambat pada malam tu. Dan dia juga mengalami kejadian yang sama, di mana dia terasa ada sesuatu menjenguk bilik mereka waktu tu. Dan saya membayangkan jika saya membuka pintu tersebut pada waktu tu, apalah agaknya yang terjadi pada saya. Dan sejak itu, roommate dan saya ni telah menjadi akrab dan sentiasa bersamalah. Dan tidak lagi keluar ke bilik kawan-kawan dia kerana tidak mahu saya keseruangan lagi. Dan sampai sekarang lah, masih lagi saya tertanya-tanya, siapalah yang mengetuk pintu bilik saya waktu tu. Dan ini adalah kisah seram ketuk-ketuk yang pertama. Saya harap anda enjoy dengan kisah yang pertama ni. Jadinya kita terus ke kisah yang kedua. Okey, baiklah. Untuk kisah yang kedua, tajuk dia ni sama lagi, kita main ketuk-ketuk pintu lagi. Baik, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak ceritakan pengalaman yang saya tak dapat lupakan sepanjang saya ni bergelar sebagai seorang wartawan penyiaran di sebuah stesen televisyen. Jadinya, untuk pengetahuan anda ataupun untuk pengenalan dia lah, saya ni adalah seorang bekas wartawan untuk sebuah rancangan terkenal satu ketika dulu. Dan terdapat satu slot segmen yang memerlukan kami para wartawan untuk keluar mencari kawasan dan tempat pelancongan yang menarik dekat seluruh negara. Jadinya, nampak menarik kan kisahnya? Bunyinya memang menarik, tapi sebenarnya tak katanya. Sebab apa? Sebab pergi untuk bekerja dan bukannya untuk berfoya-foya. Okey, kita terus dengan kisah dia. Selesailah mukadimah. Okey, kita berbalik pada kisah. Dan kisah seram ni bermula apabila penerbit mengajak saya untuk turut sama pergi ke Langkawi. Dan pada mulanya ni, saya menolaklah. Tapi entah macam mana, entah terus terlibat pula nak pergi ke sana ni. Dan kejadian tersebut ni telah berlaku lebih kurang pada tahun 2016 dulu. Dan kalau tak silap ketika itu saya, KF ni ialah penerbit saya lah, dan Abang K ni bertolak dari Subang ke Langkawi Dan sampai saja di sana ni, kami pun telah disambut oleh agensi pelancongan yang akan melayani kami selama 3 hari 2 malam. Dan untuk pengetahuan semualah,
Lokasi kejadian ni berlaku di hotel di mana kami menginap pada hari pertama. Baiklah, kisahnya bermula apabila kami ditempatkan di sebuah hotel ataupun motel yang murah ni, yang terletak di Pantai Jenang Dan masa tu motel ataupun hotel ni masih lagi dalam proses membaik pulih, memandangkan bangunan dia ni dah berusia. Dan sekali pandang keadaan hotel ataupun motel ni agak seram dengan wayar yang berselian, dengan jalan yang tidak berturap dan suram je, gelap. Dan untuk penginapan ni, seperti yang telah pun dirancang, Kak F ni ada bilik sendiri. Dan saya akan berkongsi dengan Abang K lah sebilik. Namunnya, ketika check-in, bilik yang menempatkan kami berdua ni hanya mempunyai katil queen dan bukannya katil single bed. Dan saya pada mula ni tak kisah. Tapi memandangkan Abang K ni bising, maka beliau ditempatkan di sebuah bilik ekstra yang berjauhan dengan bilik saya dan bilik Kak F ni. Di mana sangat Abang K ni agaknya satu bilik je lah, tak payahlah nak membazir kan. Dan mungkin jugalah Abang K tu rasa tak selesa sebab saya ni berbadan plus size ataupun besar sikit lah. Dan Abang K ni pula dia badan kurus dan berkemungkinan lah kalau sekali nanti saya mungkin akan mengempak dia. Itu je lah yang waktu tu bermain dalam fikiran saya masa tu. Jadinya bila dah selesai check-in lah, dalam lebih kurang pukul 9 malam macam tu. Dan saya ni macam biasalah di dalam bilik hotel tengah berfikir dan buat research tentang lokasi yang akan pergi besok. Sebagai persediaan awal lah, sambil leka buat research tu, tiba-tiba pintu bilik saya ni diketuk berulang-ulang kali. Siapa pula yang datang ni malam-malam kan? Lantas saya pun pergilah buka pintu tu. Dan terkejutnya lah saya waktu tu apabila saya nampak Abang K ni dekat depan pintu Dia ni kat depan pintu ni berselubung dengan selimut dia. Siap bawa lagi sebiji bantal. Saya buka je pintu, Abang K ni terus meluru masuk ke dalam bilik dengan hanya berkata waktu tu, "Jangan tanya apa-apa, esok aku cerita." "Esoklah cakap." Abang K cakap macam tu lah. Jadinya saya ni yang bodoh alam ni pun pelik lah. Kenapalah dia datang bilik saya, sedangkan tadi sikit punya beria nak bilik lain, tak selesa lah, itulah ini kan. Ini yang tanpalah banyak tanya, saya pun iakan je lah. Sebab dapat agak sesuatu yang telah terjadi Dan waktu ni Abang K masuk je bilik, dia terus baring dekat katil queen tu, yang sepatutnya saya saja yang duduk kat situ kan. Waktu tu jam telah pun menunjukkan pukul 11 malam lah. Dan siaran TV ni masih lagi terpasang. Saya yang ketika itu sudah khatam untuk pengabaran besok ni dah start lah. Dah mula rasa mengantuk. Dan melihat Abang K waktu tu dah terlena pun, nak tak nak, saya terpaksalah berkongsi katil dengan Abang K ni. Sengajalah waktu tu saya buka TV sebagai peneman di kala kesunyian malam tu. Dan untuk pengetahuan anda semua, bilik saya dengan Kak F ni mempunyai balkoni dan kami berada dekat tingkat 2. Dan di balkoni tersebut tersedialah satu meja kecil dan 2 kursi kayu menghadap ke pantai dan laut Kena ingat ni kursi kayu ni, kursi kayu dan meja ni lah watak utama dalam kisah kita kali ini, kata dia. Ish, panas pula malam ni. Walaupun penghawa dingin ni dah terpasang lah. Dan di sebelah saya ni Abang K nampak nyenyak sekali tidur. Saya pula yang ngiri hati tengok dia ni tidur dengan selesanya, siap berdengkur-dengkur Dan tiba-tiba bunyi hentakan dekat luar balkoni Aduh, bunyi apa ni? Dan ia ni berbunyi beberapa kali Dan selepas tu terdengar bunyi seretan kerusi yang dialihkan pula. Dan saya dapat rasakan sesuatu yang tak kena waktu tu. Dan ianya bukan nampak seperti bunyi yang normal Waktu ni saya cuma cuba untuk positifkan diri saya, berhusnuzon. Mungkin waktu tu ianya hanya bunyi angin daripada laut yang menyebabkan berabut-berabut yang ada dekat luar bergalih-galih. Tapi daripada positif saya ni ternegatif jugalah dengan sendirinya. Mana taknya
Tiba-tiba saya teringat keadaan Abang K tadi yang meluru masuk ke dalam bilik saya sebentar tadi tanpa berkata apa-apa. Aduh, aku dah kena ganggu ke ni? Dan untuk kurangkan rasa takut saya ni, saya kuis-kuis tau kaki Abang K ni. Sengaja nak buat dia tersedar daripada tidur. Dan malangnya Abang K ni, dia tidur mati malam tu. Aduh, dalam penumpang bilik tidur mati pula. Lepas tu bawa pula hantu daripada bilik dia ke sini. Aduh, betul-betul pekeh lah Abang K ni kan. So, dalam panas-panas tu ni, saya berselimut sebab takut sangat tau. Mana taknya dan ini pengalaman pertama saya diganggu tau. Waktu tu dah terkumat kamit mulut saya ni membaca segala surah, segala doa. Dan sebab waktu tu dah terlalu takut, saya sampai tertidur tau. Alhamdulillah, malam pertama tu adalah gangguan yang pertama dan terakhirlah berlaku sepanjang beberapa hari saya kat Langkawi tu. Mungkin dia ni nak perkenalkan diri dia kot. Nasiblah bunyi. Orang kata buat-buat bunyi saja. Dan tidak pun menunjukkan rupa. Mesti ada yang tertanya-tanya. Apa yang jadi lepas tu kan? Jadinya, bagi meredakan gejolak hati saya semalam tu, saya teruslah pergi keluar balkoni bilik tu dan terus memegang kerusi dan meja yang ada dekat luar tu. Dan jangkaan saya salah. Kerusi dan meja tersebut berat dan menjadi misteri lah. Sehingga sekarang ni, takkanlah boleh gerak sendiri. Kerusi dan meja tu berat tu. Dan berbalik kepada kisah Abang K yang secara tiba-tiba ni datang ke bilik saya ni. Rupa-rupanya Abang K ni diganggu lah. Dan menurut Abang K, ni cerita daripada Abang K lah. Semasa beliau berada dalam bilik baru dia tu, gangguan ni dimulakan dengan selakan pintu tandas. Tak ada angin, tak ada ribut, tapi ianya perlahan-lahan terselap dan tertutup. Dan pada mulanya, Abang K hanya buat tak tahu je. Dan beberapa ketika, pintu tandas tersebut pula dihempas. Dan Abang K apa lagi, terus keluar daripada bilik tu dan terus berlari ke bilik saya. Oh, patutlah dia kata jangan tanya apa-apa. Jadinya, esok pagi dia cerita kat saya. Rupa-rupanya, dia tak nak saya tahu. Tapi masalahnya, hantu tu tahu bilik saya kan. Tapi untunglah, pula KF yang tidur dekat bilik seorang pada malam tu langsung tak diganggu apa-apa. Cuma kata KF ni, dalam pukul 12 ke pukul 2 pagi macam tu, bunyi anjing menyala-nyala, bersahut-sahutan tau. Dan kalau ikutkan timeline saya diganggu tu, dan itu adalah waktu yang sama tau. Tapi saya langsunglah tak dengar salahkan anjing ke, tak dengar diorang bising-bising kat luar ke. Dan yang peliknya, bilik KF ni adalah selang satu bilik je daripada bilik saya. Mana mungkinlah saya tak dengar kan? Jadinya, nasiblah malam tu je bunyi gangguan. Dan saya serta KF dengan Abang K ni selamatlah menjalani pengambaran dekat Langkawi. Dan itulah pengalaman saya semasa saya ni masih lagi bergelar seorang bekas wartawan. Okey, ini ada kisah yang kedua. So, kita terus dengan kisah yang ketiga. Baiklah guys, untuk kisah yang ketiga ni makhluk depan pintu. Ini. Okey, hai dan salam sejahtera. Ni bukan orang Islam lah. Dia orang Kristian. Nama aku Hana. Tak nak aku lah. Kita tukar. Kita pakai saya. Hai berbalik sikit. Oh, sweet. Okey. Saya ni baru menghabiskan study lah dekat sebuah universiti di Semenanjung, Malaysia. Dan cerita yang saya nak sampaikan ni mengenai kisah yang berlaku semasa saya study dahulu. Dan masa study pada tahun kedua tu, saya dengan kawan saya, nama kawan saya ni Mia, so ambil keputusan untuk stay dekat luar. Dan waktu ni kami menyewa bersama senior kami. Yang lagi beberapa bulan lagi nak menamatkan pengajian mereka lah. Dan kiranya lah, kami ni macam sambung lah sewa dia orang tu dekat situ. Jadi kita orang ni tak payahlah bayar deposit apa semua kan. Jadinya, saya dengan Maya ni dapatlah bilik master room. Bilik besar tu. Bilik yang agak besar. Dan dalam bilik tu siap ada toilet sendiri lagi.
So, dalam masa 2 bulan yang pertama, semuanya okey, semuanya baik. Alhamdulillah. Jadinya, masuk bulan ketiga lah, semuanya telah berubah tau. Dan masa tu lah, saya dengan Mia ni duduk dekat ruang tamu tau. Sambil kita orang ni tengah layan-layan cerita Korea. Dan Mia dalam masa yang sama ni, lain cerita Korea juga. Tapi dia pun on call dengan pak dia lah. Dan Mia ni adalah orang Sabah. Dan pak dia pun orang Sabah juga. Jadi memanglah on call je lah kerja dia orang ni. Jadi biasalah kan, long distance relationship kata dia. So, masa tengah syok-syok lah kita orang tengok cerita Korea ni, tiba-tiba ada orang ketuk pintu rumah kami tau. Saya ingatkan tu senior kita orang lah. Sebab tadi dia orang keluar tau, buat assignment kata dia. Masuk je lah, tak kunci pun pintu tu, jerit saya ni yang sambil meniarap sambil tengok TV. Tapi senior saya ni tak masuk-masuk pun. Dan lagi sekali kedengaran tau, bunyi ketukan pintu tu. Dan Mia terus bangun tau, nak buka pintu tu. Dan sejurus selepas Mia buka pintu tu, tiba-tiba Mia menjerit dan terus lari ke arah saya yang masih lagi meniarap waktu tu. Lalu Mia ni terus peluk saya. Badan Mia ni sebenarnya kecil je, tapi berat dia lah hai. Memang berat betul, boleh terpenyek saya dia. Dan dia ni bukan peluk elok-elok tau. Dia duduk atas belakang saya yang masih meniarap ni sambil peluk saya. Dan macam wrestling macam tu. Dan masa saya tengah bergelut ni nak melepaskan diri daripada Mia ni, tiba-tiba ada bunyi pinggan pecah tau kat dapur. Dan sekali lagi si Mia ni terkejut sampai terlompatlah dia ni ke atas sofa ni. So dengan kesempatan yang Mia dah hilang daripada belakang badan saya ni dengan tak pandang kiri kanan waktu tu, terus lari keluar daripada rumah, pakai kasut, terus cabut lagi pergi ke rumah kawan saya lah. Yang jauh je ni ambil masa dalam 10 minit jugalah kalau berjalan. Jadi waktu ni saya memang terkenal lah sebenarnya dengan sikap pengecut ni tau. Dan dalam masa saya terhencut-hencut berjalan tu, saya sedar tau, Mia dah pecut, putung saya. Dan apa lagi, saya pun larilah ikut si Mia ni. Dan sampai dekat rumah kawan saya tu, tak ada salam, terus masuk panggil kawan saya tu. J, tolong kita orang J, kata Mia waktu tu. Dan kebetulan masa tu si J ni tengah lepak kat luar tu. Orang kata tengah hisap rokok sambil main telefon, lepak-lepak ambil angin kata dia kan. Kenapa? Kena kejar anjing ke? Tanya J sambil terjemuk-jemuk keluar. Sebab dekat kawasan tu memang banyak anjing liar lah. Rumah kita orang ada hantu lah. Dan kata saya ni, entah hantu ke, entah kucing ke. Tapi kalau kucing, mana kucing tahu main pinggan kan? Tapi mustahil lah kucing boleh ambil pinggan tu daripada rak pinggan, betul tak? Lainlah kalau kucing tu Doraemon. Okey. Korang tenang dulu Kejap-kejap aku ambilkan korang air jap, kata si J ni waktu tu. Dan terus masuk ke rumah lah. Jadinya saya dengan Mia ni masih lagi kat luar rumah lah waktu tu. Tak elok pula lah kan, kita orang ni anak dara nak masuk rumah budak lelaki bujang kan. Dan tak lama selepas tu, si J ni pun keluar dengan kawan dia seorang, nama Daniel tau. Gila ni takut korang ni. Seorang tak pakai kasut, seorang lagi pakai kasut lain-lain. Dan gelak lah si Daniel ni. Mungkin J ni dah cerita tau dekat Daniel tau. Dan saya ni bila dah dengar dia cakap macam tu, saya terus pandang kaki. Dan rupa-rupanya saya pakai kasut. Sebelah kiri kasut tumit tinggi, si Mia punya kasut. Dan sebelah lagi selipar Jepun. Entah siapa tahunya aku main sebat dia. Patutlah tadi jalan macam tinggi sebelah je. Lepas tu Mia cerita semua dia tau. Dan dia cakap, masa dia buka pintu tadi, dia kata dia ingatkan sini kita orang dah balik tapi lupa bawa kunci. Tapi bila dia buka je pintu tu, dia tak nampak siapa-siapa pun. Dan bila dia pandang sebelah kanan, tempat rak kasut kita orang ni, dia nampak tau makhluk yang tak pastilah apa benda makhluk tu. Rambut dia macam kuku-kuku, macam botak-botak gitu tau. Muka hodok, tengah bertinggi dekat atas rak kasut tu, sambil tersenyum menyeringai pandang si Maya ni. Dan masa saya dengar tu lah, memang meremanglah bulu roma saya ni. Mana taknya, saya lalu je tadi kat rak kasut tu.
Tapi tak tahu pula lah benda lah tu ada kat situ. Kalau tahu tadi memang tak berani lah nak keluar. Jadi, Jay cadangkan kami tahu untuk balik rumah kami. Tapi dia dan Daniel ni akan temankan lah. Dan sampai sini kami balik lah dia akan temankan. Bilanya sampai je dekat rumah kami lah. Memang tak masuk rumah tu lah. Kami tunggu je kat depan gate ni sebab takut tau. Dan tak lama lepas tu, sini kami pun balik. Kami tak ceritakan apa-apa pun pada diorang. Takut nanti diorang yang pula takut. So malam tu saya dengan Mia ni memang tidur berpeluk-pelukan lah. Panas memang panas lah juga. Tapi takut punya pasal ni. Tak pedulilah panas ke tidak ke kan. Sebab dah penat sangat. Jadinya saya dengan Mia ni tertidurlah sampai pagi. Dan keesokannya lah, masa bersiap-siap nak pergi ke kelas ni, salah seorang senior kami ni, saya gelarkan dia Kak Siti je lah ya. Okay, Kak Siti ni tiba-tiba tanya saya lah satu soalan yang pelik. Hana dah tahu ke? Kata Kak Siti ni sambil tersenyum-senyum tau. Tahu apa Kak? Tanya saya lah waktu tu. Dan Kak Siti waktu tu cuma tersenyum dan pergi ke bilik dia tau. Dan serius lah, waktu ni saya dah lupa dah dengan apa yang terjadi malam semalam. Selain daripada sikap mengecut saya ni jugalah seorang yang pelupa lah. And on the way lah nak pergi ke kelas ni, saya ceritalah dekat Maya yang tadi ni Kak Siti ada tanya soalan pelik tu. Entah pasal hal malam tadi tak? Tanya kata si Mia lah. Jadi selama ni Kak Siti dengan Kak Ayu tu dah lama tahulah rumah tu ada penunggu. Sebab tu diorang jarang balik agaknya Dan kata saya ni sambil membeliakkan mata saya ni kepada si Mia lah. Jadi Kak Siti dengan Kak Ayu tu jarang balik rumah tu. Diorang tu cuma balik tu kadang-kadang 2 kali seminggu macam tu lah. Dan selama ni diorang kat rumah kawan diorang ni dengan alasan buat wujud assignment kata dia. Kenapa Kak Siti dengan Kak Ayu tak bagi tahu kita orang awal-awal Sakit pula hati kita ni bila ingat balik perkara ni tau. Dan sebenarnya Kak Ayu dengan Kak Siti ni tak mampu nak bayar sewa rumah tu berdua kata dia. Jadi dia orang ajak kami lah untuk tolong jimatkan kos. Sampai je lah di kuliah. Jadi kami teruslah tanya kawan-kawan kami yang ada tahu rumah sewa untuk disewa lah. Tak ingin orang kata nak stay lagi dekat rumah tu. Dan cari. Jadi jumpalah satu rumah sewa. Sejenis apartment lah. Tapi jauh lah sikit daripada universiti kami. Tak kisah pun sebenarnya. Sebab waktu ni Mia ni ada kereta yang atuk dia kasih pakai lah. Jadi senang lah kita orang ni nak pergi ke sana, nak ke sini kan. Tapi akak tu cakap bilik tu tak kemas lagi tau. Jadinya saya dengan Mia ni tetap nekat juga beria-ria tau nak masuk rumah tu pada pagi esok juga. Jadi tak pedulilah dah kemas ke belum ke apa benda, kami tetap nak pindah ke rumah baru tu ataupun apartmen tu. Jadi nasib baiklah esok tu cuti hujung minggu lah. Dah habis kelas apa semua kan. Jadinya saya dengan Mia waktu ni fikir 2-3 kali lah nak balik rumah ke tak. Nak balik rumah ke tak Mia. Dan sementara berfikir tu, kita orang duduklah dekat kedai mamak dulu. Dekat situ kami boleh terserempak pula dengan Kak Siti dengan Kak Ayu tau. Jadi diorang ni tengah berlepak-lepak dengan kawan diorang lah. Jadi saya dengan Mia ni waktu tu masih lagi rasa tak puas hati tau dengan akak berdua tu. Jadinya kami panggil dan tanya elok-elok tau. Gila ke kau nak marah waktu tu kan? Tak pasal-pasal kita orang dua pula yang kena marah balik. Sebab kat situ ramai geng-geng Kak Siti dengan Kak Ayu. Jadinya tak beranilah kita orang nak tanya dengan marah. Kita orang pun tanya je lah baik-baik. Akak, kita orang nak tanya boleh? Sepanjang akak stay dekat sana tu, ada apa-apa tak benda yang pelik? Tanya Maya ni sambil jeling saya. Sebab buat bunyi bising. You take ais, yang tinggal ais je dalam gelas waktu tu. Oh, jadi korang dah kenal lah ni ya? Kata Kak Ayu ni sambil gelak. Sambil dicuit-cuit Kak Siti tau. Dan Kak Ayu pun memulakan cerita dia. Jadi sebenarnya ramai yang menyewa dengan Kak Ayu dengan Kak Siti dulu. Tapi semua dah tak tahan tau. Sebab selalu sangat kena ganggu. Ada yang kena ganggu masa tengah mandi. Ada orang pegang kaki lah. Sedangkan dalam bilik mandi tu, mana ada orang lain lagi. Betul tak? Tak pasal-pasal akak tu lari keluar. Tak sempat pakai kain tau.
Ada pula budak kena ganggu tau masa tidur. Kena tarik-tarik kaki time tidur. Dan bila sedar je, badan dah separuh kat atas katil dan separuh lagi dekat luar katil. Dan Kak Siti pernah kena juga tau. Dan masa tu, dia tengah stay dekat master bedroom tu lah. Tempat saya dengan Mia sekarang ni. Dan masa dia tengah tidur tu, dia dapat rasa tau, macam sedang diperhatikan. Walaupun dia ni tengah pejam mata waktu tu. Tapi bila dia buka je mata dia lihat ada makhluk kepala botak, ada rambut sikit-sikit, macam keguguran macam tu, rambut dia kan. Jadi, tengah pandang dia je tau dekat tepi katil sambil tersenyum menyeringai. Terlompat aku bila pandang benda tu. Terus lagi pergi bilik si Ayu ni Demam seminggu kau. Kata Kak Siti ni sambil demo balik. Kejadian masa tu lah. Dan Mia pun sambil pandang saya ni. Makhluk yang sama lah tu kot yang semalam tu. Kak, lepas tu apa yang jadi? Lepas banyak kali dah kena tu lah, kami pun pergilah WhatsApp owner rumah tu. Dan owner tu memang sampai sekarang ni tak cerita pun apa-apa. Tapi ikut kata jiran sebelah jiran-jiran kan, dia orang cakap dekat rumah tu dulu sebenarnya tempat tinggal seorang bomoh kan. Bomoh tu selalu buat ritual lah kat dalam rumah tu. Jadi dia lepas bila bomoh tu dah meninggal, mungkin sebab tu lah hantu bomoh tu masih ada dekat situ. Dia kata Kak Siti lah. Jadinya saya angkat kening sambil pandang Kak Siti. Sebab selalu dengar tau, bomoh tinggal kat tempat-tempat pedalaman kan, betul tak? Bomoh yang ni mungkinlah jenis upgrade sikit lah. Tinggal dekat kawasan perumahan macam tu kan. Jiran-jiran pernah juga ternampak tau kelibat-kelibat kat dalam rumah tu. Dan sambung lagi kat Ayu tu. Mungkinlah makhluk tu cari tuan baru kot. Dan setelah bila dah mendengar cerita-cerita daripada diorang semua saya pun terus surrender lah. Saya nak keluar hari ni juga. Saya angkat kedua-dua tangan sebagai tanda saya ni dah menyerah. Kau gila ke? Nak jadi tuan baru? Dah. Jom kita balik kemas barang sekarang. Kata Mia terus bangun lah. Pergi ke kereta tu waktu tu. Dan saya pun angkut kepala je. Dan mengikut langkah Mia ni. Dah sampai dekat kereta dan start enjin tu. Tiba-tiba si Mia ni boleh keluar balik tau. Dan pergi balik ke restoran tadi. Tak apa makanan agaknya tu kan. Kata saya waktu tu dalam hati je. Tapi sekali Mia balik ke kereta ni. Dengan akak berdua tu sekali dia bawa sekali. Dan rupa-rupanya Mia minta kakak berdua tu teman kan. Dan tak terfikir pula tadi kita orang ni. Dan selepas sampai dekat rumah sewa tu, saya dengan Mia ni teruslah orang kata packing kemah-kemah barang. Manakala Kak Ayu dengan Kak Siti ni tunggu je dekat ruang tamu sambil main-main handphone lah. Sambil-sambil kemas tu, tiba-tiba si Maya ni terjerit tau. Waktu ni saya apa lagi dah ready nak lari kan. Dan kebetulan masa tu barang saya pun dah siap kemas. Tinggal nak masukkan dalam beg je. Orang kata nak siapkan semua nak masuk dalam beg. Tinggal zip dia boleh lari terus. Tak sempat simpan baju dalam beg. Terus saya angkat baju tu dengan beg-beg tu. Pergi ke ruang tamu sambil teringat curang waktu tu. Masih terkejut dengan Maya punya cerita tadi lah waktu tu. Ui Manda, kau punya santut tu tinggal tu nah. Ini bahasa orang Sarawak lah agaknya, orang Sabah. Saya tak faham lah. Mungkin dia kata ada sesuatu lah, baju ke apa tertinggal tu lah agaknya Okey. Kata si Mia ni sambil mengangkat beg ke ruang tamu waktu tu. Kau jerit apa tadi? Kenapa kau ni? Kata saya lah waktu tu. Cicak bah, aku geli ni sama cicak. Kata si Mia ni. Dan terkeluarlah slang Sabah si Mia waktu tu. Tadi saya sempatlah perasan tau. Masa saya lari ke ruang tamu tadi, saya nampak tau Kak Ayu ni keluar daripada dapur dalam keadaan muka dia pucat tau. Tak sempat nak bertanya. Saya terus ambil balik barang-barang yang tinggal dalam bilik tu dan pastikan tiada lagi barang-barang tertinggal dan terus keluar daripada rumah tu. Dan masa kami dah keluar daripada rumah tu saya melihat ke arah rumah tu untuk kali yang terakhir. Dan masa tu saya terlihat makhluk yang Maya ceritakan dan Kak Siti ceritakan tu tengah duduk ke atas gate rumah kami. Dan masa kami pindah keluar tu, hari pun dah gelap tau. Memang rasa macam nak pitam tau bila ternampak benda lah tu. Sebab ini kali pertama saya ternampak benda-benda macam tu. Dan Mia perasan tau waktu tu. Dan suruh saya ni, jangan pandang ke arah rumah tu lagi. Dan kami terus hantar Kak Siti dengan Kak Ayu ni ke restoran tadi tu. Dan on the way ke restoran tu, saya teringat tau pasal Kak Ayu dekat rumah sewa tadi. Kak Ayu,
Tadi anda nampak Kak Ayu keluar daripada dapur, pucat-pucat tadi, kenapa? Tanya saya lah. Dan agak lama lah Kak Ayu ni tak menjawab tuan. Akhirnya Kak Ayu mula bersuara. Tadi kan, masa kita korang tengah kemas-kemas barang tu, akak macam terdengar suara Hana ni panggil akak daripada dapur. Jadinya akak ingatkan Hana perlukan bantuan akak ke apa. Jadi akak pergilah ke dapur tu. Sampai dekat dapur tu, akak nampak Hana. Hana ni tengah duduk mencangkuk tau, membelakangkan akak sambil menangis terisak-isak. Jadi waktu ni, akak pun rasa hairan lah sebenarnya. Dah kenapalah Hana ni menangis-nangis ni? Takkanlah sayang sangat kat rumah ni kan, sampai nak menangis. Baru je akak nak tegur si Hana tu, akak terdengar Mia menjerit tadi kan. Terus akak keluar daripada dapur, nak tengok apa yang berlaku. Dan masa akak nak keluar tu, akak ternampak Hana keluar daripada bilik dengan beg dan baju-baju Hana sekali. Waktu ni akak terkejut lah. Kalau Hana kat bilik, jadi siapa yang panggil akak tadi kat dapur? Dan nangis masa tadi kat dapur kan? Jadi masa akak nak toleh je ke arah Hana yang lagi satu tu, akak tak nampak dah siapa lagi. Bilik dapur tu kosong. Kata Kak Ayu ni, waktu kita dengar kata Kak Ayu macam tu, meremanglah bulu roma saya. Dan bila Kak Ayu cerita, weh, nampaknya benda tu dah upgrade dah. Dia dah start menyamar lah pula kan. Dah sampai dekat restoran tu, kami singgahkan Kak Siti dengan Kak Ayu kat situ. Salam-salam sikit, kata dia macam hari raya. Kita orang teruslah pergi ke rumah sewa yang kawan kami tadi cadangkan, iaitu dekat apartmen tu lah. Dan lepas kejadian tu lah, kami memang tak berani lalu dekat tempat tu lagi dah. Dengan Kak Siti dengan Kak Ayu pun dah pindah dah daripada rumah tu ke esokan harinya. Terpaksa menumpang kat rumah kawan untuk seketika, kata dia. Dan ini adalah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Macam mana anda rasakan kisah-kisah yang saya sampaikan pada hari ini? Saya harapkan semoga anda semua terhibur. Dan terima kasih lagi sekali kerana sudi mendengar kisah seram Malaysia kali ini sampai habis. Jadinya, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih kepada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.